Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini. 30 minit di Sirius Utama, anda bersama saya, Atira Minuddin. Penguatkuasaan lebih ketat diadakan bagi membendung kenaikan harga bahan mentah. Juga 7 daerah di Kelantan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan bermula esok. Kenaikan harga barang basah yang berlaku di seluruh negara sejak awal puasa lalu terus membimbangkan peniaga dan pembeli, sekaligus mendesak pihak berkuasa untuk terus melakukan pemantauan dari masa ke semasa. Ikuti laporan disediakan wartawan Farah Kamarudin. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNH-EP, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, setakat ini tiada sebarang aduan diterima pihaknya dan jika ada pun, aduan yang diterima terlalu sedikit. Pun begitu, pihaknya akan menghantar skuad yang bertanggungjawab bagi memantau kenaikan harga yang berlaku. Sementara itu, sejauhan kami di sekitar Pasar Awam Persilapan, Putrajaya pagi tadi mendapati kebanyakan peniaga terpaksa menaikkan harga jualan. Itu pun kerana harga yang diterima daripada peraih sudah tinggi. Sebenarnya semuanya bergantung pada bekalan ayam hidup. Okey, kita adalah yang final sekali penjual. Pertama daripada ladang. So bila ladang naikkan harga, kita kena follow lah. Tak, kita kena ikut harga pasaran. Maksudnya bila kita ambil ayam di ladang, dia naik 30 sen. Macam minggu ni dia naik 3 kali. So 30 sen, 30 sen, 30 sen. Dan minggu sebelumnya pun dia masih naik lagi. Jadi kita ikut je lah. Sebab dulu paling-paling kita jual dalam 7,5. Kemudian kita naik 30 sen. Kemudian kita naik lagi, kita ikut je lah. So sekarang ni adalah harga yang tertinggi kita jual lah dalam sepanjang tahun ni. Biasanya setiap tahun dia akan naik, tapi tak adalah tinggi melambung kan. Tapi tahun ni dia naik, dia melambung. Tapi kalau ikutkan kita orang tak naklah bagi harga naik sesuka hati sebab benda ni datang daripada pembekal. So kita orang ambil langkah terbaik, mana yang boleh tu kita orang masih harga dalam kawalan. Faktor cuaca juga dikenal pasti antara penyebab kenaikan harga berlaku kerana bekalan berkurangan. Kalau ikut daripada nelayan cakap, dia jadi naik harga sebab ni apa cuaca dekat laut tu tak berapa elok. Jadi dia orang terpaksa naikkan harga, dia orang nak turun tu pun tak dapat selalu . Ikan kembung dia memang susah sikit . Kadang-kadang sampai RM20 kita orang terpaksa jual RM20 juga. Tu memang selalu . Selalunya kalau ikan kita orang jual mahal, kita orang dapat mahal tapi jual mahal juga, memang tak habis. 2-3 hari simpan tu kalau tak ada orang beli juga, memang kita orang buang lah. Tak apa kalau ada orang nak bagi-bagi sedekah ke apa kan. Selalunya memang buang lah kalau ikan dah rosak. Itu memang ekstra rugi . Harga ayam yang dijual RM9.30 sekilogram berbanding RM8.60 sekilogram sebelum ini. Manakala, harga daging tempatan pula mencecah RM37 sekilogram berbanding RM35 sekilogram sebelum ini. Turut berlaku kenaikan ikan rakyat termasuklah ikan kembung, selayang, ikan sarding, pelaling dan kerisi. Harga ayam dan bahan mentah yang lain masih dalam keadaan terkawal walaupun terdapat sedikit kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang adalah berpunca daripada pembekal. Oleh itu, kita sebagai pengguna yang bijak haruslah peka dalam menguruskan kewangan dan berbelanjalah dengan cermat. Laporan Farah Kamarudin untuk Sirius Utama.
Sementara itu, tinjauan kru kami ke salah satu bazar Ramadan di Putrajaya mendapati kebanyakan peniaga meletakkan harga cekik darah. Walaupun tidak semua, namun rata-rata pengunjung mengeluh dengan harga yang ditawarkan. Wartawan Zati Rashid ada butirannya. Antara makanan yang dijual dengan harga agak tinggi di Bazar Ramadan ini termasuklah nasi biryani ayam yang dijual dengan harga RM12 sebungkus, nasi biryani kambing RM15 hingga RM20 sebungkus, serta kuih muih yang kebiasaannya dijual RM2 5 biji, namun kali ini dijual sekitar RM2.50 untuk bilangan yang sama. Saya beli nasi kerabu dengan ayam percik ni pun dah RM16. So agak mahal lah harga sekarang. So saya terkejut jugalah tadi. Memang niaga nasi ambeng. Dari dulu saya dekat Putrajaya ni, Bazar Putrajaya ni daripada 2016 sampai sekarang. 2006 hingga sekarang. Saya niaga tiap-tiap tahun sama aja harga. RM9 tetap RM9. Apa tetapkan? Harga memang tetap RM9. Pun begitu, rata-rata pengunjung yang ditemui berasa teruja apabila dapat kembali membeli juadah berbuka puasa di Bazar Ramadan walaupun terpaksa melaluinya dengan norma baharu. Okay, Alhamdulillah, perasaan saya mestilah suka sebab tahun lepas kita duduk kat rumah beli masak sendiri. So bila sekarang ni kita dapat berniaga, dapat jumpa pula orang-orang lain dekat peniaga sama juga dengan kita. So rasa sangat gembira sebab tahun lepas tahun tak ada. Okey, setakat hari ni dah 3 hari kat sini. So antara cabaran yang saya sendiri dan partner rasa ialah sebab kami agak susahlah kita nak minta pelanggan untuk scan MySejahtera. Kadang-kadang kita sendiri terlupa sebab kita dah bila dah riuh-riuh sana sini, tu dah lupa nak scan. Tapi setakat ni kalau kata social distancing, diorang memang jaga betul-betul. Happy and very excited because dah lama tak dapat tengok macam ni lah kan. Basically bila hidup bujang macam ni, nak pergi Bazar Ramadan ni banyak membantu lah sebab kita bekerja, jadi tak ada family yang nak sempat masak ke apa, jadi this is very helpful. Saya rasa masih sama sebab harga pun sejak daripada PKP ataupun sebelum PKP dengan selepas PKP semuanya sama. Memang syukur Alhamdulillah lah. Kalau macam tahun lepas kita just COD je. Tahun ni syukur-syukur sangat pada Tuhan dapat niaga balik. Alhamdulillah lah. Harap COVID ni terus hilang lah. Nak kata puas hati, okey je, sama je, lebih kurang aja. Asal tengok orang pun patuhi SOP apa semua, nak masuk pun kena cek suhu, nak beli pun tak ada rapat-rapat. Alhamdulillah lah. Kita memahami, peniaga dengan pembeli semua memahami. Memang cabaran lah. Macam saya pun bukan duduk Putrajaya, saya duduk kat luar, nak kena ambil surat rentah daerah lagi. So macam ni SOP semua kena patuh lah. Dalam keasyikan membeli belah juadah di bazar ini, pengunjung dan peniaga sentiasa diingatkan supaya tidak sesekali mengabaikan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Selepas Bazar Ramadan terhenti seketika pada tahun 2020, kini ia dibuka kembali atas permintaan ramai serta keprihatinan kerajaan terhadap peniaga-peniaga kecil. Bazar Ramadan kini dibuka mengikut SOP yang ditetapkan. Pelanggan dan juga peniaga dinasihatkan untuk mematuhi SOP bagi memberi peluang kepada peniaga-peniaga dan juga pelanggan untuk memanfaatkan Bazar Ramadan sehingga akhir Ramadan. Laporan khas dari saya, Zati Rashid untuk Sirius Utama. Turut bernada sama, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang sentiasa mengingatkan semua pengunjung mematuhi prosedur operasi standard SOP di Bazar Ramadan. Menurut Tan Sri Muhyiddin, penularan COVID-19 masih belum pulih dan rakyat perlu memastikan keselamatan diri serta orang lain. Justru pengunjung diharap patuhi SOP. Bukan hanya di Bazar Ramadan di Putrajaya tetapi di bazar lain di seluruh negara. Beliau sempat berbual dengan peniaga dan pengunjung selain sempat membeli juadah berbuka di Bazar Ramadan di Presin 3 Putrajaya ini.
Tan Sri Muhyiddin turut mendoakan rezeki peniaga dilipat gandakan sepanjang Ramadan dan dijauhkan daripada jangkitan COVID-19. 7 jajahan di Kelantan kembali dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula esok sehingga 29 April nanti. Ia berikutan peningkatan kes positif COVID-19 yang dilihat secara mendadak. 7 jajahan itu melibatkan Kota Baru, Pasir Mas, Pasir Putih, Bacok, Macang, Tumpat dan Tanah Merah. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Kementerian Kesihatan mengesahkan berlaku peningkatan kes sebanyak 30.5% di negeri Kelantan dalam tempoh 14 hari iaitu daripada 756 kes kepada 1088 kes. Dan kesemua 7 jajahan ini berada di dalam zon merah. Berikut ialah pecahan kes baharu di Kelantan mengikut daerah setakat ini. Arahan pertukaran pegawai kanan polis yang sebelum ini ditangguh April lalu kembali berjalan seperti diumumkan. Sebelum ini, Majlis Serah Terima Tugas Jawatan Ketua Polis Kuala Lumpur dijadual berlangsung Jumaat lalu, namun ditangguhkan susulan arahan Suruhanjaya Pasukan Polis SPP. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado berkata, Majlis Serah Terima Tugas Jawatan Ketua Polis Kuala Lumpur yang disandang Datuk Saiful Azli Kamarudin kepada Timbalan Pengarah Pengurusan Datuk Azmi Abu Kasim berjalan lancar semalam. Pun begitu, akan ada beberapa pertukaran jawatan lain di seluruh negara dalam tempoh terdekat, termasuk jawatan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor yang bakal diisi oleh Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Senior Assistant Commissioner Nik Izani Muhammad Faisal. Sebelum ini, pertukaran jawatan dalam PDRM menjadi isu apabila arahan pertukaran yang sudah dikeluarkan bulan lalu dan sepatutnya berlangsung Jumaat lepas secara tiba-tiba ditangguhkan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin selaku pengerusi Suruhanjaya Pasukan Polis SPP menafikan mencampuri urusan pertukaran pegawai kanan polis yang dibuat Tan Sri Hamid. Kejadian 2 lelaki dipukul majikan di belakang badan kerana berpuasa sehingga tular di media sosial, polis menahan 4 individu dipercayai terbabit dalam kes yang cuba dikaitkan dengan isu perkauman semalam. Ketua Polis Daerah Dangwangi, Assistant Commissioner Muhammad Zainal Abdullah mengesahkan lelaki yang merupakan ahli perniagaan berusia 43 tahun ini adalah antara 4 individu ditahan berkaitan kes terbabit. Semua suspek direman di Mahkamah Kelang siang tadi. Siasatan awal, polis mendapati kejadian berlaku ketika mangsa berada di rumah majikannya di Bukit Tinggi. Kejadian dipercayai berpunca daripada majikan memarahi mangsa yang merupakan pengawal peribadinya kerana berpuasa dan lelaki itu juga mengambil pistol yang berada di pinggang salah seorang mangsa dan mengacukan ke arahnya serta mengeluarkan ugutan yang menghina agama. Bagaimanapun, Polis Kelang Selatan menegaskan bahawa kes ini tidak membabitkan sebarang isu perkauman. Masyarakat atau mana-mana individu dinasihatkan agar tidak menyalahguna media sosial dengan berkongsi sebarang provokasi yang boleh menyentuh sensitiviti perkauman sehingga menjejaskan keharmonian kaum. Ini pula kejadian di Ipoh, Perak. Nasib malang buat seorang ibu tunggal apabila dia ditemui mati dengan kesan tikaman yang disyaki ditikam oleh teman lelakinya di rumah mangsa. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Perak, Senior Assistant Commissioner Anwar Othman memaklumkan beliau menerima panggilan kecemasan daripada jiran mangsa yang membuat aduan mangsa dan suspek dikatakan bergaduh sekitar jam 8.45 malam. Polis tiba di lokasi dan menemui kedua-dua mangsa dan suspek dalam keadaan berlumuran darah dengan beberapa kesan tikaman pada badan. Mereka dijumpai berdekatan antara satu sama lain di ruang tengah kediaman terbabit. Mangsa berumur 31 tahun disahkan meninggal dunia di tempat kejadian dan meninggalkan 2 anak kecil berusia 6 dan 8 tahun. Dalam pada itu, suspek 23 disyaki teman lelaki mangsa. Suspek juga pernah ditangkap polis bulan lalu atas kesalahan menceroboh rumah wanita itu dan mengganggu mangsa beberapa kali sebelum ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Series utama berehat seketika menyusul selepas ini. 18 lorong diperuntukkan buat jemaah lakukan tawaf.
Variasikan senaman anda dengan menimbulkan keseronokan. Paling bagus ialah lakukan aktiviti senaman secara berkumpulan. Dan antara aktiviti senaman berkumpulan yang anda boleh lakukan ialah Zumba dan senaman ringan di rumah. Semua orang boleh mengamalkan kehidupan yang aktif, tak kira tua atau muda, yang bujang ataupun yang sudah berkeluarga. Ingat, tiada halangan untuk anda menjadi aktif. Antara senaman yang sesiapa pun boleh lakukan ialah senaman regangan menggunakan resistance band, fun ride, fun run dan night workout. Ingat, memang ada banyak cara untuk kekal aktif. Jadi, korang janganlah bagi alasan untuk tidak aktif, okey? Malang tidak berbau buat sepasang suami isteri apabila kenderaan dinaiki mereka bersama anak berusia 3 tahun bertembung sebuah kereta yang dipandu melawan arus. Kejadian berlaku di kilometer 13.0 Lebuh Raya Lingkaran Luar Butterworth LLB arah Bagan Ajam malam tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Asisten Komisioner Nur Zaini Muhammad Nur, hasil siasatan awal mendapati kemalangan membabitkan kereta Toyota Corolla Altis yang dinaiki 3 beranak ini dengan Honda City dan sebuah motosikal. Insiden dipercayai berlaku apabila Honda City terbabit dipandu secara melawan arus dari arah Bagan Ajam menghala ke Sungai Dua. Pada masa sama, sebuah motosikal ditunggang lelaki berusia 24 tahun yang membawa pembonceng berumur 28 tahun bergesel dengan kereta lawan arus terbabit. Kereta itu kemudian melanggar kenderaan dipandu lelaki berusia 35 tahun yang membawa isteri berumur 31 tahun dan seorang anak mereka. Akibatnya, pasangan suami isteri itu parah manakala pemandu Honda City tidak sedarkan diri. Kesemua mereka dibawa ke Hospital Seberang Jaya HSJ untuk rawatan lanjut. Bagaimanapun, anak pasangan itu dan penunggang bersama pembonceng terbabit dilaporkan tidak mengalami sebarang kecederaan. Punca Honda City dipandu melawan arus belum dikenal pasti setakat ini berikutan pemandunya masih tidak sedarkan diri. Kes disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ekspor Malaysia ke India melonjak 50% bulan lalu berbanding Februari. Ia selepas permintaan bulanan yang tinggi dari Republik itu terus meningkat. Data terkini Kumpulan Perdagangan Persatuan Pengekstrak Pelarut India menunjukkan permintaan negara itu mencecah 270,195 tan minyak sawit mentah MSM. Ia termasuk 1,500 tan olin sawit RBD dan 11,082 tan minyak isi rong sawit mentah negara Mac lalu. Pada Februari, negara itu membawa masuk 187,387 tan minyak sawit Malaysia. Jumlah import minyak makan India pada bulan lalu pula adalah 957,633 tan. Pro2 Arus kini memasuki Singapura sebagai pasaran ekspor pertamanya dengan harga ketika pelancaran $92,999 Singapura bersamaan $286,409. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Perusahaan Automobil Kedua Sdn Bhd, Pro2, Datuk Zainal Abidin Ahmad, Pro2 Arus menjadi kenderaan 7 tempat duduk pertama yang ditawarkan jenama nasional itu di Singapura. Tambahnya, dengan jualan hampir 58,000 unit di Malaysia sejak pelancarannya pada 2019, Pro2 Arus menjadi kenderaan utiliti sukan SUV terlaris di Malaysia pada 2019 dan 2020 dengan ruang yang luas, tahap keselamatan yang tinggi, serba boleh, praktikal dan cekap bahan api. Justru pihaknya berbesar hati dapat berkongsi kelebihan arus tersebut dengan negara Republik ini. Arab Saudi terus menambah baik langkah menjaga keselamatan jemaah yang menunaikan umrah di tanah haram itu. Terbaru, 18 laluan untuk melakukan tawaf diperuntukkan di mana tanda laluan tawaf dan pelekat penjarakan fizikal diletakkan di seluruh halaman Al-Mataf.
14 laluan adalah tambahan kepada 4 yang disediakan di tingkat 1 Masjidil Haram. Laluan tawaf ini diperuntukkan pentadbiran awam urusan hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tempat untuk menunaikan solat selepas tawaf juga disediakan di mana ia dapat menampung sekitar 2,000 jemaah. Tapak pertama adalah di ruang bawah tanah halaman Al-Mataf dan ia cukup untuk menampung kira-kira 500 jemaah. Tapak solat kedua terletak di tingkat 1 yang cukup untuk kira-kira 1,500 jemaah. Laluan jarak fizikal juga ditempatkan di seluruh kemudahan Masjidil Haram. Rancangan bersepadu ini dibuat bagi menjaga keselamatan jemaah yang menunaikan umrah dan pengunjung Masjidil Haram berdasarkan keadaan luar biasa daripada wabak COVID-19. Seorang maut dan 12 lagi dikhawatiri lemas apabila sebuah kapal komersial karam di Teluk Mexico di luar pesisir pantai Louisiana. Misi mencari mangsa-mangsa bagaimanapun masih terus dijalankan. Pasukan pengawal pantai Amerika Syarikat dan pasukan sukarelawan dikerah mencari anak kapal Seacor Power yang terselamat selepas ia karam akibat ribut di Port Fourchon kira-kira 160 km ke selatan New Orleans. Mereka menerima panggilan kecemasan daripada kapal berkenaan sebelum jam 4.30 petang Selasa lalu. Ketua Pengawal Pantai Will Watson memaklumkan 6 mangsa berjaya diselamatkan dan usaha mencari 12 lagi mangsa yang dikhawatiri lemas sedang giat dilakukan. Seacor Power merupakan kapal angkut komersial seluas 39.3 meter dan kapal itu disyaki karam kerana keadaan cuaca buruk. Di Somalia, bas mini meletup selepas terlanggar periuk api menyebabkan 14 mangsa terbunuh sementara 4 lagi cedera. Menurut pegawai kerajaan dari wilayah Hirshabelle, Andi Karim Mohamed, kejadian mengerikan itu berlaku di pinggir ibu kota Somalia, Mogadishu, kira-kira 30 km ke utara Mogadishu. 14 orang maut dan 4 lagi cedera dalam kejadian di tengah jalan antara Mogadishu dan Balchat. Komander Tentera Somalia, Abdushir Mohamed mendakwa tragedi dahsyat itu mungkin didalangi pertubuhan berkaitan Al-Qaeda yang dikatakan sering melakukan serangan di negara berkenaan. Mereka tidak menolak kemungkinan kumpulan tersebut memasang periuk api yang membunuh orang awam tidak bersalah. Teruskan bersama kami dalam series utama Menarik dalam Sukan selepas ini. Tangisan Liverpool bergema di Anfield. Gaya hidup yang aktif amat penting untuk menjaga kesihatan seseorang. Dan sejak kebelakangan ini pun makin ramai yang bersetuju dengan Bella untuk mengamalkan gaya hidup yang aktif. Hasil tinjauan National Health and Mobility Survey dari Institut Kesihatan Umum atau dengan mudah NHMS menunjukkan hanya 25.1% orang dewasa tidak aktif secara fizikal pada tahun 2019. Pengurangan berbanding dari tahun 2011 sebanyak 35.7% dan pada tahun 2015 sebanyak 33.5%. Makin lama, makin ramai yang aktif. Tapi apa kata kita cuba untuk kurangkan bilangan yang kurang aktif tu? Lagi bagus kan kalau macam tu? Cepat-cepat nak pergi mana tu bang? Aku kat sini lah. Aku tahulah kau comel, tapi kesihatan tu kena jaga. Kau tahu sekarang ni kan, kes dah banyak. Habis tu kenapa kau tinggalkan aku kat sini? Pandai pun.
Skuad Harimau Malaya terus lega apabila bakal menerima vaksin COVID-19 sebelum berlepas ke UAE bagi menghadapi aksi kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023. Menurut Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan, seramai 78 individu yang merangkumi pegawai, pemain dan barisan kejurulatihan akan menerima suntikan pertama vaksin COVID-19 19 April nanti dekat Dewan Seri Seroja, Presin 15 Putrajaya. Ia diumum dalam Majlis Pelancaran Detik 100 Hari Kesukan Olimpik Tokyo 2020 di Majlis Sukan Negara MSN. Harimau Malaya kini menghuni tangga kedua kumpulan G dengan 9 mata, 2 mata di belakang pendahulu Vietnam. Sementara Thailand di kedudukan ketiga selepas mengumpul 8 mata. Sebelum ke UAE, anak buah Cheng Ho yang akan memasuki kem latihan pada 16 Mei nanti akan menghadapi 2 aksi persahabatan di Bahrain. Beralih ke Liga Juara-Juara Eropah, Manchester City tepati ramalan selepas jaringan Phil Foden mengesahkan kemenangan 2-1 ke atas Borussia Dortmund. Ia sekaligus membolehkan pendahulu Liga Perdana itu mara ke separuh akhir dengan agregat 4-2. Manchester City bakal bertemu Paris Saint-Germain PSG 27 April nanti. Terdahulu, pemain tengah England Jude Bellingham meletakkan Dortmund di depan namun dipintas Manchester City menerusi jaringan penalti Riyad Mahrez pada aksi babak kedua. Pun begitu, Foden telah berjaya membawa City ke saingan 4 terakhir kejohanan utama Eropah buat kali kedua. City yang tersingkir daripada suku akhir sejak 3 musim terakhir terus bangkit memberikan saingan pada Liga Juara-Juara musim ini. Ini pula khabar duka buat penyokong The Reds. Skuad kendalian Jurgen Klopp ini gagal ke peringkat separuh akhir Liga Juara-Juara Eropah. Liverpool seri 0-0 menentang Real Madrid pada aksi timbal balik suku akhir di tempat sendiri. Keputusan itu menyaksikan Real Madrid mara ke separuh akhir dengan kemenangan agregat 3-1. Menurut jurulatih Liverpool, Jurgen Klopp, pasukannya tidak tewas namun hanya kecundang dekat Madrid pada aksi suku akhir pertama. Juga kegagalan Mohamed Salah dan Jorginho Wijnaldum menjaringkan gol malam tadi menyaksikan pasukannya tersingkir dalam kejohanan Liga Juara-Juara musim ini. Pun begitu, Klopp masih berharap untuk skuadnya mara dalam kelompok 4 teratas Liga untuk layak ke Liga Juara-Juara musim depan. Sekian dulu series utama buat masa ini. Amalan menjaga SOP sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kekalkan penjarakan sosial dan terus lindungi diri dan keluarga bagi memutuskan rantaian COVID-19. Salam hormat dan Assalamualaikum.